tetapi inilah hari penentuannya, hari ahli politik cukup sibuk untuk menentukan siapakah calon yang bakal ditampilkan dalam PRN kali ini. Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik bersama dengan saya pada ketika dan juga jam ini di episod pertama Melaka Memilih. Assalamualaikum, selamat petang Dr. Mazlan. Dr. Mazlan, bagaimanakah kita melihat kepada intipati sidang media oleh Parti Keadilan Rakyat sebentar nanti? Ya, kita sedang menantikan dengan penuh debar. Pilihan Raya Negeri Melaka telah mula membuka langkah dan banyak daripada penganalisis dan juga pemerhati yang sebelum ini dalam keadaan tertanya-tanya adakah pilihan raya negeri ini berlaku 2 penjuru ataupun 3 penjuru atau lebih. Dan kita membayangkan bahawa pilihan raya negeri Melaka ini akan hampir pasti akan berlaku 3 penjuru dan kita juga jangka beberapa parti lain yang akan menyertai pilihan raya ini, dan yang sedang ditunggu-tunggu sekarang adalah pengumuman daripada Pakatan Harapan kerana ada satu perkara yang menarik yang sedang rakyat sedang tertanya-tanya sekarang, adakah 2 orang wakil rakyat yang menyebabkan kejatuhan kerajaan sehingga memaksa berlaku pilihan raya ini, adakah akan mewakili Pakatan Harapan untuk bertanding menentang rakan-rakan mereka di dalam parti yang lama, iaitu Barisan Nasional. Dan kita jangka selepas daripada pengumuman ini, maka kita juga nanti akan mendapat tahu daripada Perikatan Nasional siapakah calon-calonnya yang akan bertanding, dan ini sebenarnya adalah rancah yang mewarnai sehingga menjadikan negeri Melaka hari ini menjadi kawasan tumpuan bukan hanya di Malaysia, malah juga pemerhati-pemerhati antarabangsa sedang menyaksikan satu pilihan raya yang akan berlaku dalam suasana pandemik COVID masih membelenggu negara Malaysia. Kita akan tunggu, tidak lama lagi kita akan dapat menjawab jawapannya. Dr. Mazlan, kami juga menunggu isyarat untuk pengumuman dan juga penyerahan watikah calon Parti Keadilan Rakyat bagi PRN Melaka. Isyaratnya kami masih lagi tunggu pada jam ini. Tetapi Dr. Mazlan, pro dan juga kontranya sekiranya 2 bekas adun itu menjadi sebahagian daripada senarai Pakatan Harapan pada PRN pada kali ini. Pandangan Dr. Mazlan? Ya, kita mendengar adanya kritikan-kritikan daripada pemerhati dan juga ahli politik, dan yang paling viral baru-baru ini adalah kritikan pedas oleh Rafizi, seorang pemimpin yang sangat dikenali dalam Pakatan Harapan itu sendiri, yang menyatakan bahawa tindakan membawa masuk ahli-ahli yang dianggap sebagai katak politik itu untuk bertanding di dalam Pakatan Harapan. Pada saya kita harus terbuka dalam perkara ini kerana kita tidak dapat menolak bahawa hakikat Datuk Seri Idris Harun adalah bekas Ketua Menteri Melaka yang juga mempunyai penyokong-penyokong yang agak signifikan. Dalam tinjauan yang saya lakukan beberapa minggu lepas, mendapati beliau masih ada sokongan dan rakyat masih mengingati jasa-jasa beliau sepanjang menjadi Ketua Menteri Melaka. Dan saya fikir dari segi pro dan kontranya akan tetap ada orang yang bersetuju dan tidak bersetuju, tetapi keputusan politik itu mesti dibuat oleh pemimpin Pakatan Harapan, dan saya percaya pucuk pimpinan parti ini mereka mempunyai kebijaksanaan dan mereka memutuskan suatu keputusan itu bukan dibuat secara individu tetapi secara kolektif yang telah mengambil kira pandangan-pandangan daripada semua pihak yang berada dalam Pakatan Harapan. Pada pengamatan Dr. Mazlan, sokongan yang akan dibawa oleh bekas Ketua Menteri Melaka itu sejauh manakah akan mengharmonikan sokongan terhadap Pakatan Harapan pula? Saya fikir selepas rakyat Melaka pernah dipimpin oleh kepimpinan Adli Zahari selama 22 bulan di bawah Pakatan Harapan, maka barangkali rakyat boleh membuat justifikasi dan rakyat boleh membuat perbandingan antara pemerintahan yang sebelumnya, kemudian pemerintahan PS selama 22 bulan dan juga pemerintahan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman
maka saya fikir rakyat Melaka sebahagian besar daripadanya sudah pun mempunyai keterbukaan dan mereka mempunyai option yang begitu baik dalam politik pada hari ini untuk mereka menentukan siapakah yang sewajarnya dapat memimpin negeri ini yang mampu memberikan hikmat yang baik kepada rakyat, dan saya fikir rakyat Melaka sudah boleh menilai. Maka pada hari pengundian kelak, rakyat Melaka akan menterjemahkan justifikasi yang mereka buat daripada pemerhatian terhadap beberapa bentuk pemerintahan daripada kerajaan-kerajaan yang pernah wujud di negeri Melaka. Dan pada saya fikir ini adalah satu era yang sangat baik kerana parti politik mula bersaing, dan apabila wujudnya persaingan parti-parti politik ini, yang untung adalah rakyat kerana parti politik ini sudah pastilah mereka mahu memberikan yang terbaik kepada rakyat. Maka hakikatnya sebuah kerajaan baru yang dipilih nanti adalah kerajaan yang akan memenuhi hasrat yang sedang berada dalam fikiran rakyat pada hari ini. Tetapi dalam masa yang sama, apabila Dr. Mazlan mengatakan bahawa rakyat Melaka sudah boleh membuat perbandingan kerajaan Barisan Nasional begini, PH 22 bulan begitu, kerajaan PN juga mereka merasakan, adakah Pakatan Harapan sudah cukup menggembling sumber-sumber dan juga kekuatan yang mereka ada selama tempoh 22 bulan itu untuk menampilkan calon-calon mereka sendiri yang terbaik pada pandangan Dr. Mazlan? Mungkin Pakatan Harapan selama 22 bulan memimpin, mereka mungkin tidak menyangka bahawa kerajaan mereka akan jatuh secara tiba-tiba, dan mungkin mereka belum sampai untuk mengoptimalkan segala kekuatan dan juga keazaman mereka untuk membantu dan juga menolong rakyat. Tetapi saya percaya bahawa selama 22 bulan pemerintah Pakatan Harapan, kita tidak mendengar adanya sungutan-sungutan dan juga isu-isu yang membabitkan soal integriti dan seumpamanya, dan ini sebenarnya satu langkah yang begitu baik oleh Pakatan Harapan, walaupun banyak perkara yang mereka belum dapat lakukan terhadap rakyat, tetapi saya fikir rakyat mungkin selama 22 bulan itu sudah ada markah yang akan mereka beri kepada Adli Zahari ataupun selepas Datuk Seri Sulaiman memerintah mentadbir kira-kira 17 bulan, 18 bulan selepas itu, mungkin juga rakyat merasakan mereka sudah ada markah yang mereka boleh berikan kepada kerajaan di bawah pimpinan Sulaiman, iaitu kerajaan UMNO. Dan saya fikir negara kita sekarang sedang menuju ke arah keterbukaan dalam politik dan rakyat bebas untuk membuat pilihan dan tidak lagi terbelenggu dalam konteks politik lama, kerana pada hari ini media sosial cukup meluas di mana rakyat boleh mengakses segala informasi dengan begitu pantas. Tidak ada sesiapa yang boleh menyembunyikan, dan hakikatnya politik hari ini adalah politik yang rata. Dr. Mazlan menyebut bahawa rakyat melihat kepada isu ketelusan dan juga integriti sebahagian modal yang boleh dijual oleh Pakatan Harapan. Tetapi rakyat juga begitu gelisah dengan lompat parti dan juga adun menukar sokongan dan sebagainya. Itu isu pokok. Menerima dua adun dalam sebahagian, kalau menerima dua adun lama sebagai sebahagian daripada nama calon, adakah itu akan memberikan risiko kepada imej integriti dan sebagainya oleh Pakatan Harapan? Ya, hakikatnya dua daripada adun UMNO yang melompat keluar daripada kerajaan Sulaiman ini bukan mereka terbelenggu dengan rasuah, tetapi hakikatnya mereka mengatakan bahawa mereka menentang kepada amalan-amalan yang bertentangan dengan norma-norma integriti. Dan saya fikir Datuk Seri Idris Harun dan juga rakannya itu, saya fikir mungkin boleh boleh menambah nilai kepada Pakatan Harapan, tetapi yang mustahak sekali adalah sejauh mana dua pihak antara Pakatan Harapan dan juga dua calon UMNO yang dikatakan yang khabarnya akan dipilih oleh PH ini, bagaimana mereka nak mengharmonikan di antara dua pihak ini, dan bagaimanakah hendak mereka meyakinkan rakyat bahawa mereka mampu dengan pengembelingan ini di antara dua pihak ini mampu untuk memberikan khidmat yang lebih baik kepada rakyat Melaka pada masa akan datang.